Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fitarain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, wahiyal kudratu, dan iaitu sifat yang tujuh itu kudrat, artinya kuasa. Maka hakikat kudrat itu pada Allah Ta'ala satu sifat yang wujudiyah, yakni yang sah dipandang dengan mata kepala, lagi qadim, berdiri ia dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terupa dengan dia, mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentiadakan akan dia. Dan arti mungkin itu yang patut tiada. Maka dengan perkataan terupa dengan dia, mengadakan itu isyarat kepada ta'aluk yang salahi qadim. Masyhur kita sebut dengan suluhi qadim, salahi suluhi qadim, iaitu patut kudrat itu pada azali bagi mengadakan dan mentiadakan. Bukan ia isyarat kepada ta'aluk tanjizi hadis yang sebenar-benar ta'aluk bagi kudrat itu. Maka ta'aluk tanjizi hadis bagi kudrat itu iaitu mengadakan dan mentiadakan oleh Allah Ta'ala dengan fi'il. Maka quwwah itu tiada ta'aluk ia dengan tiap-tiap mungkin, akan sebagai ta'aluk dengan fi'il, kerana bermula mungkin yang telah dita'alukkan oleh ilmu Allah Ta'ala dengan tiada wujudnya, seperti iman Abi Jahal tiada ta'aluk dengan dia oleh kudrat. Akan sebagai demikian ta'aluk hanyalah ta'aluk kudrat dengan dia, akan sebagai ta'aluk suluhi qadim jua. Kerana sebab itu datang perkhilafan antara segala ulama pada keadaan seumpama iman Abi Jahal, dan daripada segala mungkin ilmullah annahu la yujadu. Kata setengah mereka itu. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nipah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata, masih ada kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dialah yang mengada dan meniadakan setiap sesuatu. Alhamdulillah dia adakan kita dan kekalkan keadaan kita dalam keadaan masih hidup, lengkap panca indera, akal sempurna. Dia beri pula nikmat Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita pula untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Masih yang sama diberi kita, ada kesedaran ke dia, ada perasaan ke Allah. Allah beri jadi aku, Allah beri hidup aku, Allah beri rezeki aku, Allah yang tadbir seluruh kehidupanku dan seluruh kehidupan makhluk ini. Alhamdulillah. Itulah dikatakan iman, melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan insya-Allah melayakkan kita bakal mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kelapangan masa, keupayaan, diberikan kita minat, keseronokan berada dalam majlis ilmu.
InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda, insyaAllah. Kata musannif, wahiyal qudratu. Kita nak mula masuk bicara ni sifat ma'ani, atau bicaranya sifat ma'ani ni sifat yang memang sungguh ada di zat. Macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat ma'ani di zat. Macam mana zat Allah Ta'ala ada keberangkalian dan keharusan yang kalau Allah Ta'ala beri pada kita upaya melihat, dia boleh lihat, kita boleh lihat Allah Ta'ala, dan lihat Allah Ta'ala tu lihat zat Allah Ta'ala, dan zat dia dengan segala sifat kamalat dia, antaranya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Macam mana wujudinya zat dia, macam itulah wujudinya sifat ma'ani di zat. Jadi yang pertama daripada 7 ni kata dia wahiyal qudratu. Nisbah Nabi faham mudah aja, sabit pada Allah Ta'ala kuasa. Dan kuasa Allah Ta'ala ni unlimited dari sudut nak buat mungkin. Umum kata nak buat mungkin, nak buat makhluk ni hak Allah Ta'ala, dia nak buat apa dia nak buat. Ada kelayakan pada dia, dia nak buat apa saja dia nak buat. Pandang pada sudut dia ada kelayakan, dia ada kekuasaan, memang selayaknya pada dia, dia nak buat apa saja mengikut sekehendak dia dan sekuasa dia. Pandang pada sudut kelayakan itu, itulah dipanggil istilah dalam ilmu tauhid, dipanggil suluhi. Suluhi. Antara deja tadi itu saya sebut tadi, jadi sambil saya baca tu ada salahi. Tapi masyhur sebut suluhi. Kot dia salah taib ke apa, tapi tak ada masalah mengenai salah dan suluh tu. Tapi baca suluh tu ada salahiyah atau suluhiyah, sah baca, boleh makna, tak rosak makna. Tapi selalu disebut dengan suluhi. Jadi suluhi ni asal terjemahnya apa dia? Dia kelayakan, kesayugiaan, kepatutan yang sabit di zat Allah Ta'ala. Khas atas kita bicara kudrat ni, dengan kuasa yang sabit di zat dia, maka tentulah dia berkelayakan, berkebolehan untuk dia nak buat apa saja sekehendak semaunya kan? Kun fayakun lah kalau bahasa kita sebut dengan kun fayakun tu. Apa maksud kun fayakun? Allah Ta'ala nak bagi jadi belaka. Tak ada siapa nak boleh menghalang apa saja Allah Ta'ala nak kendaki buat dan nak bagi lulus buat kan? Jadi pandang pada sudut kuasa dia yang sempurna, yang kamil itu, yang selagi atas nama makhluk, selagi atas nama mungkin, selagi atas nama jaiz, hak Allah Ta'ala dan sayugia pada dia untuk dia nak buat. Ada keberangkalian, kebolehan, kesayugiaan, tu bahasa-bahasa saya terjemah tu, untuk terjemahkan suluhi itulah. Jadi yang tu asal dasar kita belajar dan faham pada kuasa Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun ada detail nanti, khasnya dengan kudrat, nanti ada iradat, ada ilmu. Khasnya pandang pada sudut ilmu Allah Ta'ala, memang dia boleh buat. Pandang pada segi kuasa, dia boleh buat apa saja dia nak buat. Tapi tentulah apa dia nak buat, semua dalam ilmu dia dah dia nak buat kan? Dan tentulah apa dia nak buat, semua dia dah tentu siap dah azali lagi apa dia nak buat. Bukan dia baru nak buat, ataupun bahasa terelok sikit nak sebut apa, terhigih-higih baru nak buat. Subhanallah, memang pandang dari segi kuasa, hak dia, kuasa dia nak buat. Tapi takkan dengan kuasa yang ada tu dia tak ada ilmu dia nak buat apa. Yang dia belum tahu lagi, dia belum buat keputusan lagi. Belum tahu tu tak ada ilmu. Kalau belum buat keputusan, maksudnya tak ada iradah. Belum ada keputusan pada dia, belum ada dia decide sesuatu untuk nak buat. Ada pula macam tu pula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita synchronise-kan dengan makna yang dengan iradat dan ilmu. Macam mana dah dibahas oleh ulama, ambil satu-satu daripada Quran hadis. Pandang pada sudut kelayakan tu memang suluhi, tapi Allah Ta'ala dia takkan buat melainkan semuanya yang dah sabit tanjizi kodim. Ada istilah macam tu.
Kita kan memang jumpa tu, lagi memang jumpa pun istilah tu. Jadi asal nak sebut suluhi. Jadi suluhi itu maksudnya kelayakan, kesayugian, kebolehan, keberangkalian nisbah Allah. Dia nak buat apa saja dia nak buat mengikut kuasa dia yang sempurna itu. Yang dia boleh buat apa saja, yang innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik, jadi kalau gitu kudrat ni apa? Sifat. Dan angka makni ni 7. Atas kita khas bicara sifat kudrat. Terjemah dia kuasa. Jadi atas nama sifat wajib, maksudnya sifat ni memang tak dapat tidak, mesti sabit ke Allah Ta'ala. Akal tak menerima ternafinya sifat kuasa pada Allah Ta'ala. Itu masuk wajib akli. Maka hakikat kudrat itu, jadi kalau gitu hakikat, saya sebut banyak kali dah ni, maksud hakikat adalah apa? Definisi, ta'rif. Apa hakikat kudrat? Apa definisi kudrat ni apa? Kudrat ni pada zat Allah Ta'ala. Kalau atas bicara kudrat dengan kata dia adalah sifat yang sabit di zat Allah Ta'ala, ta'rif dia macam ni. Sifat. Jadi kudrat ni satu sifat, nama bagi sifat yang wujudi ya. Bahasa lain ni sifat yang subuti ya. Yang sah dipandang dengan mata kepala. Nisbah memang wujudi dan subutinya sifat kudrat ni, dia adalah duduk pada martabat zat yang wujudi. Macam mana zat wujudi, sifat ma'ani juga adalah dalam senarai wujudi. Kita pernah bicara bab wujudi, adami, apa tu, iktibari, hali ya. Jadi atas kata kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam ni adalah sifat wujudi. Bahasa lain ni sifat subuti. Sifat atas bahasa kita sebut sifat ma'ani, sah, boleh dipandang dengan mata kepala. Macam mana bukan urusan kita, zat pun kita tak boleh nak bicara. Satu atas disiplin dia nak faham sifat Allah Ta'ala ni, sifat dia yang qadim, sifat dia yang baqa', sifat dia yang mukhalafah, sifat dia yang qaim bizzat, dan sifat dia wahdaniyah yang kamalat, yang takkan berbilang daripada yang sejenis. Dan sifat ni Allahumma salli alaihi wasallam, sifat ni memang khas Allah Ta'ala juga yang bersifat dengan sifat kamalat. Pasal dia ilah, tak ada siapa selain pada Allah Ta'ala ilah. Jadi Allah juga yang bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan tu. Jadi pandang pada sudut kata memang martabat dia adalah wujudi, jadi sah dipandang dengan mata kepala. Lagi pula sifat ni qadim. Macam mana zat Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala qadim. Antara sifat qadim tu kudrat. Dan atas kata sifat, sifat ni tentulah berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Itu definisi tarif kudrat. Sifat wujudi yang qadim, azali, yang sah dipandang dengan mata, dia wujudi. Butuh kerja dia, peranan, fungsi, sabit yang Allah Ta'ala buat apa? Yang terupa dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentiadakan dia mungkin. Maksudnya dengan sabit yang kudrat ni, maka akan barulah ada gambaran dan boleh terupa dan tak tertaakulkan kita, yang tu kot nak sedapkan bahasa terupa tu. Maksudnya barulah akal kita menerima kemunasabahan sabit Allah Ta'ala ni memang dia boleh buat apa kehendak dia. Tu maksud terupa tu. Maksudnya akal akan mensabitkan, akal barulah boleh istilahnya ta'akulkan, boleh menerima kemunasabahan. Memang Allah Ta'ala boleh mengada dan menada apa saja kehendak dia. Pasal apa? Pasal sabit, subut, kudrat yang sabit di zat dia. Jadi Allah Ta'ala mengada apa? Mengadakan tiap-tiap mungkin ataupun mentiadakan dia mungkin. Dan apa hukum mengada dan meniada mungkin ni? Harus pandang pada asal hukum ni, harus. Pandang ni pun pandang sudut mana? Pandang pada sudut layak.
sayugia, kelayakan, kebolehan, kesayugiaan untuk Allah nak buat tu. Atau istilahnya sayugia, kebolehan, kelayakan tu dipanggil suluhi. Sekali sebut tu dengar tu ngaji jadi macam selut lembek paling batu macam tu. Jangan duk hayal steam, orang dah sebut dah, duk tanya-tanya buat bodoh lagi, padahal dah cerita dah. Itu bahasa saya lah, sorry lah sikit. Kadang mengaji tu saya kata mengaji makan macam setalam, tapi lapar, boleh kenyang, boleh semua gemuk-gemuk, ni kuih. Saya bodoh tak makan, tak suap, makan setalam. Mengaji sekali, orang mengajar sama tapi tak dapat. Macam apa? Tak ambil buluh rupanya, bukan sedap selut lembek. Tak faham tu tanya lain, apa benda saya sebut buluh dengan selut lembek. Baik. Dan erti mungkin itu yang patut tiada, maka dengan perkataan terupa dengan dia mengadakan itu isyarat kepada ta'aluk yang suluhi, yang salahi qadim. Baik. Jadi erti mungkin atas kita bicara Allah Ta'ala dengan sabit kudrat dia ni, dia hak dia boleh sayugia untuk dia nak boleh buat apa saja yang nama mungkin ni. Jadi maksud mungkin ni adalah yang patut tiada. Dan arti mungkin itu yang patut tiada, maka kalau ikut macam ada tinggal, erti mungkin itu adalah yang patut ada dan tiada. Baru nama mungkin tak? Kalau patut tiada, patut ada atau tiada, maka dengan perkataan terupa dengan dia tu, maksudnya barulah ta'akul pada kita, akal barulah boleh menerima munasabah. Allah Ta'ala mengadakan itu, terupa mengada tu maksudnya macam mana? Isyarat kepada ta'aluk yang salahi qadim, suluhi qadim. Jadi definisi atau takrifkan sifat kudrat Allah Ta'ala ni layak pada dia untuk dia nak membuat mengada atau meniadakan mungkin, pandang pada sudut istilahnya tu dia isyarat kepada ta'alluq suluhi qadim. Nama dia istilah suluhi, maksudnya perkara yang layak, yang sayugia, yang memang ada kepatutan, kelayakan untuk perkara tu dinisbahkan dengan nisbah kuasa Allah Ta'ala. Itu maksud salah suluhi. Qadim maksudnya azali. Jadi bila layak ni, azali lagi, qadim lagi, sedia lagi. Sebelum Allah Ta'ala buat makhluk, memang kelayakan dia nak buat makhluk macam mana dia nak buat, memang sabit pada dia. Pandang pada sudut apa dia nak boleh buat dan tak buat, suluhi. Dan suluhi dia mesti qadim, suluhi mesti qadim. Iaitu patut kudrat pada azali bagi mengadakan dan meniadakan. Itulah maksud terupa dengan dia untuk mengadakan tiap-tiap mungkin. Dan maksud terupa macam ni bukan ia isyarat kepada ta'aluk tanjizi hadis. Padang pada sudut hak dia nak buat apa saja berdasarkan kuasa yang ada pada dia, mengada atau meniada, itu nama dia suluhi. Dia perkataan tu bukan isyarat kepada tanjizi hadis. Baik, satu lagi istilah. Apa dia istilah dia sebut ni? Tanjizi. Apa maksud tanjizi? Asal bahasa tanjiz maksudnya lulus. Maksud lulus ni laksanakan, buat, cashkan, laksanakan, bagi jadi. Itu nama dia tanjizi. Hadis, maksud atau murad dengan hadis makhluk.
Jadi tanjizi hadis akan bermaksud Allah Ta'ala meluluskan, mengadakan makhluk yang asal makhluk tak ada, dia bagi ada. Dia bagi ada tu, dia cashkan, adakan, dia wujudkan, dia zahirkan, dia nyatakan daripada tiada kepada ada tu. Hak tu dipanggil tanjizi. Dan nisbah bagi ada ke makhluk, bagi jadi makhluk, bagi jadi Nabi Adam, bagi jadi langit, bagi jadi bumi, arash, kursi, bagi jadi manusia, bagi jadi jin, bagi jadi haiwan, bagi jadi tumbuhan. Semua tu adalah hawadis, hadis, makhluk. Allah bagi jadi tu, cashkan dia, laksanakan dia, bagi buat, bagi ada tu, ataupun buat bagi tiada tu. Itulah dia panggil tanjizi. Pasal dia lulus, dia bukan pandang dari segi kelayakan, tapi pandang pada sudut dia bagi ada. Bagi ada tu bukan suluhi, bagi ada tu cash kan, bagi jadi tu, itu dia panggil tanjizi. Ambil bahasa. Jadi pandang pada sudut harus Allah Ta'ala, hak dia nak buat sifat yang berdiri di zat yang dengan dia boleh mengada atau meniada, yang tu bukan isyarat pada tanjizi hadis, tapi dia takluk pada suluhi qadim. Mak istilah. Mula-mula dia dah ajar istilah dah, awal-awal lagi kan. Faham istilah ni, best. Best pasal apa? Senang faham. Kita cakap tu ada sepadan. Sebut dengan istilah suluhi, tanjizi. Nanti ke depan apatah lagi bab iradat, bab ilmu, dia sebut tu faham kita, senang. Pasal apa? Pasal kita dah hadam dah istilah suluhi, tanjizi. Dan suluhi tanjizi ini dia satu istilah untuk memudahkan kita faham dalam konteks ketuhanan. Jadi ulama ni dia tak akan reka istilah-istilah yang membebankan kita, tapi istilah tu dia memudahkan kita lagi untuk faham. Dia macam satu formula. Sebut je, yang ni bab kudrat macam ni, bab iradat macam ni, bab ilmu macam ni, bab kalam macam ni. Dia akan sebut yang ni, apa dia, suluhi, salahi, mana tanjizi, mana yang qadim, mana tanjizi hadis. Dia akan sebutnya. Tapi suluhi mesti qadim. Tak ada suluhi hadis. Tak ada suluhi hadis. Suluhi qadim. Maksud suluhi qadim ni, nisbah atas kita bicara kuasa, hak Allah Ta'ala sedia lagi, azali lagi, qadim lagi, untuk dia nak boleh mengada atau meniada apa saja pada makhluk ni. Kan? Qadim tu. Nisbah tahu, Allah Ta'ala hak dia nak tahu apa dia nak tahu. Tapi bab ilmu dia tak ada suluhi. Pasal bila ada suluhi, baru patut dan layak. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala bukan patut dan layak. Allah bukan patut dan layak bab ilmu. Ilmu ni memang lulus azali lagi. Nanti akan ada pelajaran kita jumpa dalam bab ilmu. Bab ilmu dia tak ada suluhi. Bab ilmu dia hanya ada tanjizi, dan tanjizi dia tanjizi qadim, bukan tanjizi hadis. Nanti jumpa. Agak melengu macam batu je, apa benda lah orang tua ni duk sebut tu. Tobat banyak-banyak. Masa duk melengu, awak jeng sangat kepala otak kali nak faham. Mesti ada masalah. Bersemak elok, apa masalah? Orang duk cerita bahasa tu, istilah tu, dengar lah elok, ambil lah, hadap lah. Jadi kataan mengada meniada tu, dia bukan takluk tanjizi hadis, tapi dia suluhi qadim. Yang sebenar-benar takluk bagi kudrat itu, maka takluk, jadi bukan isyarat kepada takluk tanjizi hadis. Yang sebenar-benar takluk bagi kudrat itu. Kudrat ni kalau ikut, dia bukan suluhi. Bila Allah Ta'ala buat kita ni, dia bukan suluhi, dia tanjizi dah. Suluhi itu pandang nak itibar sebelum Allah Ta'ala bagi jadi langit bumi. Nak sembang suluhi apa? Pasal ni bukan baru nak Allah nak rancang buat, baru bukan pandang pada sudut layak. Memang dia tanjizi siap dah. Tapi kita duk bincang ni, kita bukan duk bincang tanjizi, kita duk bincang memang kelayakan sebelum dia buat langit bumi, memang layak tu ada pada dia. Itulah dia panggil suluhi qadim. Tu bahasa kan. Tu ulama kita bahas tu,
mengajar kat kita akidah sebelum jadi makhluk, selepas jadi makhluk, hatta dah bagi jadi ni pula ada depan tafsir pula. Mana yang masih nama suluhi, layak dia boleh buat macam ni, tapi takkan suluh pasal Allah Taala dah putus, dia dah decide already. Nisbah iradah dia, nisbah ilmu dia bukan jahil. Jadi takkan ada istilah suluhi kat situ, bahkan ada istilah qabdah. Ada jumpa nanti istilah, dan nanti akan ada qabdah, lepas tu satu lagi tanjizi hadis. Ada istilah tu nanti insya-Allah. Baru kita akan perjalanan, asal macam ni memang layak pada Allah Taala, tapi walaupun layak, Allah Taala laksana buat dah ni bukan di atas layak itu, tapi dah sabit dah dengan ilmu dan iradah dia. Dia buat tu memang tepat, sebiji, tak ubah. Apa lagi istilahnya, tepatnya macam mana ilmu dari iradah. Bukan ilmu dia iradah buat macam ni, betul dia nak buat macam lain, ikut dia nak buat apa. Subhanallah, takkan berlaku kacau bila macam tu. Ni sebab Allah Ta'ala buat makhluk dia. Baik. Maka takluk tanjizi hadis bagi kudrat itu. Jadi kalau itu tanjizi hadis bagi kudrat ni apa dia? Itulah mengadakan dan meniadakan oleh Allah Ta'ala dengan fi'il. Buat mengada dengan fi'il ni maksudnya buat bagi ada. Kita lah ni malam Jumaat. Nisbah Jumaat dah 8 bulan dah kan. Sakit dah kita kira masuk hari esok bermula dengan maghrib ni kan. Apa saya nak sebut ni nisbah kalau tak jadi lagi suluhi pada Allah Ta'ala. Tu pun kodim lagi suluhi tu. Tapi dia buat kita ni, tanjizi lah. Dia tanjizi lah. Jadi tanjizi hadis tu, dia adalah mengada dan meniada dengan fi'il. Itu tanjizi. Baik. Maka quwwah itu tiada ta'aluk ia dengan tiap-tiap mungkin akan sebagai ta'aluk dengan fi'il. Kerana bermula mungkin itu telah ta'alukkan oleh ilmu Allah Ta'ala dengan tiada wujudnya. Baik. Satu istilah lagi yang sebut, atas kita bicara kudrat. Satu lagi istilah kudrat ni yang juga kadang dipakai dalam kitab, apa dia? Quwwah. Wa annal quwwata lillahi jami'a. Saya duk sebut perkataan quwwah tu selalu kita bahas, itu yang terdekat kita bicara mengenai bab tauhid af'al. Bab af'al ni wa annal quwwata lillahi jami'a. Kita ni la haula wala quwwah. Jadi satu lagi bahasa dipakai untuk menunjukkan sabit kuasa Allah Taala selain pada kudrat, diguna bahasa quwwah. Quwwah. Jadi Allah sabit kudrah, sabit quwwah. Sabit quwwah. Dia ada beza, ada bahas dia. Quwwah, kudrah. Bukan tempat dia untuk saya nak sebut ni. Sekadar ambil hadam je. Kudrah, quwwah, ambil. Ambil apa? Serti. Atas konteks macam ni, dia serti dari sudut kudrat tu. Sebut kudrat tu kuasa. Atas sebut kuasa buat sesuatu benda mungkin, suluhi. Jadi quwwah pun suluhi ya. Jadi kalau gitu quwwah ni dia tiada takluk ia dengan tiap-tiap mungkin, bukan takluk dengan tiap-tiap mungkin. Pasal nisbah pandang layak dan sayugia Allah, hak dia nak buat apa dia nak buat. Tapi bukan di atas apa hak dia nak buat, yang dia akan buat sombrono macam tu. Walaupun dia ada quwwah, ada kudrat untuk dia nak buat apa kehendak dia nak buat, tapi kan sabit ilmu, kan sabit iradah. Walaupun memang ada quwwah dan ada kudrah, tapi semestinya apa yang dia buat dengan kudrat ataupun dengan quwwah dia tu mesti tepat dengan ilmu dan iradah.
Boleh? Faham? Jadi yang tu baru jadi cerdik tu. Tak jadi cerdik kalau tu yang jadi faham akidah muslimin. Nanti taklukkan kudrat kepada benda-benda yang tak sepatutnya takluk pada kudrat. Takluk kudrat ni dia mesti nak bagi faham jelas dia. Nisbah kuasa Allah Ta'ala ni, jangan letakkan kuasa yang suluhi semata-mata bodoh-bodoh gitu. Bahkan pandang pada asal layak tu suluhi, kudrah dan kuwah. Tapi kerana sabit ilmu dan iradah, semua dah tanjizi qadim. Nisbah apa Allah Ta'ala nak buat, tanjizi dari sudut ilmu, tanjizi dari sudut iradah. Dengan mana apa? Dah lulus siap dah pasti dah. Sabit dah apa nak berlaku pada makhluk, ada apa nak dibuat, apa perancangan Allah Ta'ala satu persatu. Walaupun sampai ahli syurga dalam syurga yang tak tahu bila dan tak ada kesudahan tu pun semua dah sabit dengan ilmu Allah dan iradah Allah Ta'ala. Jadi semestinya kuwah dan kudrat pada Allah Ta'ala ni dia bukan suluhi semata-mata. Bahkan nisbah Allah Ta'ala laksana dan buat, dia adalah tanjizi hadis yang mesti muafakat tepat, synchronize dengan ilmu Allah Ta'ala yang tanjizi qadim dan iradah Allah Ta'ala yang tanjizi qadim. Saya sambil-sambil itu saya gunakan istilah tu, cuba dengar elok-elok. Jadi tanah selut no, baling batu no, melekat. Dengar elok. Kamu boleh faham tak macam tu? Hati dia kena berhati dengan hayal ke hati mesti lekat suluhi, tanjizi, qadim, hadis. Itu je kalau istilah yang dipakai. Cuma nak hadam tu, nak faham tu. Kalau faham best tu, sedap tu. Saya enjoy, saya enjoy sebut best. Dia punya faham tu sedap, tak ada ragu-ragu sikit pun dengan apa yang kita faham, apa sepatutnya faham. Ya, asal nak sebut Allah memang dia kuasa, tapi kuasa dia semestinya sabit dengan ilmu dia dan iradah dia. Satu, tak taklukkan kuasa Allah Ta'ala dengan sebarang mungkin, apatah lagi mungkin tu yang boleh bawa pada mustahil. Satu, takluk kudrat pada mungkin. Kalau mungkin tu pandang pada sudut kuasa Allah Ta'ala, Allah kuasa, boleh buat apa saja kehendak dia. Nanti dia akan jadi pahaman bodoh macam mana Wahabi. Tak mana pahaman bodoh Wahabi tu mana? Agak-agak saya nak sebut apa? Kan Wahabi faham macam mana? Allah Ta'ala dia buat arash, lepas tu dia duduk di arash, lepas tu ikut dia lah, dia nak duduk ke tak duduk. Nampak bodoh dia, nampak bodoh dia. Apa masalah bodoh? Bodoh, dia tak synchronize kan kudrat tu, kuasa Allah Ta'ala tu dengan iradat, dengan ilmu satu. Tu dengan benda mustahil, tak mustahil kan. Yang tu layak tak layak dalam bab ketuhanan. Takkan nak melayakkan Allah Ta'ala duduk di atas arash, melayakkan Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, melayakkan kepala otak apa punya tu, bengong tu ke mana? Boleh. Kenapa jadi masalah tu? Pasal dia tak faham takluk. Dia tak faham apa yang dikatakan layak pada Allah Ta'ala. Mana yang istilahnya, yang ni nama dia, kalau atas nama sifat wajib. Kalau yang tak layak dia, apa yang nama mustahil. Mungkin memang mungkin, tapi mungkinkah, apa boleh jadikah Allah Ta'ala duduk di aras? Subhanallah. Kenapa pula subhanallah pula? Itu bukan takluk kudrat. Kudrat takkan buat benda-benda mustahil. Apatah lagi memang benda mustahil takkan berlaku. Mustahil tu sama ada memang zati mustahil ataupun yang aradi mustahil. Ada bab sebahagian kita dah sentuh tu, yang ilmu hukum akal tu semua dipakai. Dan bila kita sebut macam ni, kena ingatlah balik pelajaran lama yang kita pernah sebut dulu, yang pernah kita bicara dulu. Jadi kudrat dan kuwah ni
Tiada takluk dengan tiap-tiap mungkin. Tidak. Jadi dia akan takluk mungkin mana? Mungkin yang memang dah sabit pada ilmu dan iradah Allah Ta'ala. Itulah takluk yang akan berlaku pada kudrat. Apa yang tak ada dalam iradah Allah Ta'ala, yang tu tak akan berlaku. Walaupun hak Allah Ta'ala dia boleh buat. Nanti yang kita belajar lepas, boleh tak Allah Ta'ala masukkan orang kafir dalam syurga, sedangkan orang kafir tu sampai suruh Islam tapi dia mati dalam keadaan kafir, tapi boleh tak Allah Ta'ala masukkan dalam syurga? Pandang pada suluhi lah, ya ikut dia, tapi akan berlaku kan? Tak ada, pasal Allah Ta'ala takluk kan, tak masuknya orang kafir ke dalam syurga ni, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, takkan masuk orang kafir ni dan mendustakan ayat Allah Ta'ala, sedangkan seruan Islam sampai pada dia, macam dia takkan boleh masuk dalam syurga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Yang tu nak faham tu. Itulah nak faham tu. Jadi kita belajar tu sebenarnya belajar prinsip tafsir Quran tu. Kita belajar tu, bukan belajar sebarang. Kita belajar ambil istilah-istilah ni, belajar untuk dengan tu kita baca Quran, pup, terkawal lah kepala otak kita tu daripada salah faham. Satu ulama buat istilah-istilah ni supaya dia memudahkan kita untuk faham dan jangan jadi sewil cara berfikir kita. Dan cara berfikir jangan sewil ni, cara berfikir yang mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, yang mesti tepat betul-betul. Jangan sampai ada istilah merepet macam mana pahaman Wahabi saya sebut tadi. Kalau ustaz-ustaz Wahabi itu selamba je dia kata apa? I'tiqad Allah ada di arasy ni, jadilah i'tiqad Nabi Musa. Nabi Musa kata Allah Ta'ala duduk di arasy. Waktu Fir'aun dia kata dia nak bunuh Tuhan Nabi Musa. Disuruh Haman buat tangga naik ke langit. Ya Haman ibni ya Hama nubnali, ya Hama nubnili sorhal la'alli ablughul asbab asbab as-samawati wal ardi fa'attali'u ila ilahi Musa. Ada geng-geng tu, geng-geng Wahabi tu lah yang jadi majlis fatwa negeri Kayangan tu, macam tu ada syarah akidah. Dia kata akidah yang betul ialah akidah Allah Ta'ala. Bengong tu. Itu yang ada ustaz cabar dia, cabar berdebat. Pasal dia kata akidah yang betul ialah akidah Allah Ta'ala. Tak siapa tak menerima akidah Allah Ta'ala, yang ni ialah akidah Fir'aun. Bengong tu. Tu pensyarah universiti tu. Ada PhD tu, ahli majlis fatwa tu. Followers punya ramai tu, tapi sesat nak mampus. Apa masalah ni? Dia tak faham. Tak faham. Jadi taklah quwwah dan kudrat ni takluk dengan tiap-tiap mungkin sebagai takluk dengan fi'il. Tidak. Maksud takluk dengan fi'il ni setiap yang nama mungkin tu, yang tu Allah Ta'ala buat. Tak. Allah Ta'ala dia hanya akan buat apa yang memang dah sabit dengan ilmu dia, iradah dia. Kalau ada yang memang layak, ada suluhi, ada layak dia nak buat. Tapi kalau memang tak sabit dengan ilmu dia dan iradah dia, dia tak akan buat. Walaupun memang dia boleh buat. Boleh tak buat dua Nabi Muhammad? Boleh tak? Pandang pada suluhi 10 Nabi Muhammad boleh buat. Tapi akan ada ke dua Nabi Muhammad? Mustahil. Pasal apa? Dah sabit dengan ilmu dia dan iradah dia, akan ada satu saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham saya sebut apa? Faham? Kerana bermula mungkin yang telah taklukkan oleh ilmu Allah Ta'ala dengan tiada wujudnya. Apa yang kalau Allah Ta'ala memang dengan ilmu dia, yang ni tak akan berlaku, yang ni tak akan sabit, dengan nisbah ilmu dan dengan nisbah ketentuan Allah Ta'ala, benda ni tak akan berlaku sama sekali. Memang benda tu tak akan berlaku, walaupun pandang pada sudut kudrat
suluhi lah. Ya Allah Ta'ala nak buat itu, ikut dia. Contoh kata dia, yang ni adalah termasuk dalam nisbah suluhi lah. Ya Allah Ta'ala nak buat. Tapi dah sabit dengan ilmu Allah Ta'ala, sabit dengan kehendak Allah Ta'ala, takkan berlaku sama sekali. Apa dia? Seperti imannya Abu Jahal. Abu Jahal beriman ke? Tidak. Boleh tak Allah Ta'ala buat Abu Jahal bagi beriman? Boleh. Jadi tak beriman? Tak jadi. Pasal ilmu Allah Ta'ala dan kehendak Allah Ta'ala memang takkan nak punya pergi ke situ. Mana tahu? Lah, sabit siap dah ayat Quran. Kan kutuk Abi Lahab, Abi Jahal. Abi Jahal ni asalnya Abu Hakam. Digelar sebagai bapak yang bijaksana. Digelar dengan bijaksana. Tapi pasal tak ikut Nabi Muhammad, terus tukar. Abu Hakam jadi bapak jahil terus. Pasal tak terima ajaran Nabi. Macam Wahabi walaupun ada PhD, nampak je Abu Hakam. Tapi pasal bengong duk kata Allah Ta'ala duduk atas langit, tak boleh panggil Abu Hakam kat dia. Walaupun ada PhD, kena panggil Abu Jahal. Sikit tu. Jadi iman Abu Jahal ni, tiada takluk akan dia oleh kudrat. Tak ada, takkan jadi punya. Takkan jadi punya. Dah mati dah Abu Jahal. Takkan berlaku Abu Jahal ni orang Ta'ala hidupkan balik, dia betul dia mengucap kalimah syahadah, tu mati balik. Takkan jadi punya. Nisbah kuasa boleh tak dia nak buat? Jadi dah macam tu. Pasal apa? Pasti memang tak jadi punya. Pasal dah mati dalam keadaan kafir. Siapa yang mati dalam keadaan kafir, fayamut wa huwa kafir, fa ulaika alaihim la'natullahi wan nasi ajma'in. Lajak-lajak mulut yang sebut ni. Kalau dah mati kafir, dalam keadaan kafir, mati, dapat laknat pada Allah Ta'ala, kekal dalam neraka, kekal abadi selama-lama. Tak akan berlaku Allah Ta'ala bangkitkan balik untuk dia mengucap kalimah syahadah. Tak akan berlaku. Walaupun nisbah rahmat Allah Ta'ala, rahmati taghlibu ghadabi, rahmati wasi'at kulla syai'. Bab rahmat memang hak Allah Ta'ala, dia nak bagi siapa dia nak bagi. Tapi dia takkan bagi punya dalam bab kufur ni. Macam apa? Dah termaktub, sabit dengan ilmu dia, iradah dia, sabit dengan perkataan Nabi SAW. Macam tu keputusan dia. Satu, nak faham kudrat, dia tak boleh kudrat semata-mata, mesti kudrat yang telah di sebut synchronize kan, yang telah di apa bahasa lain synchronize ni, telah muafakat. Apa bahasa lain sedap ni? Synchronize. Serentak. Bahasa sedap ke? Sekali kan, sesuai kan, tally kan, matching kan, tatbik kan. Bahasa Arab synchronize itu tatbik kan. Saya tak tahu nak cakap bahasa apa. Saya tunjuk tu, dia faham apa kan. Dia mesti synchronize. Dia tak ada istilah kudrat semata-mata kudrat. Jangan buat bengong macam tu. Jadi Wahabi bengong tu macam tu pasal dia kudrat semata-mata kudrat. Itu yang sebut, ada orang yang orang panggil label Tok Guru. Jadi presiden ni hebat. Tapi dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala nak buat isteri seorang untuk dia, hak dia nak buat isteri yang layak dengan dia. Tapi Tuhan mesti buat layak isteri yang layak dengan dia. Takkan dia buat isteri macam isteri kita. Bangang tak bangangnya sebut macam tu. Itu ada orang terlibat dengan persatuan-persatuan ulama sedunia macam tu. Cakap macam tu. Gila apa? Cakap macam tu. Dia kata bengong, tak reti dalam bab hukum akli. Tak faham dalam bab hukum tauhid ni. Tak boleh nak synchronizekan antara iradah tu dengan ilmu dan kudrat tu dengan ilmu dan iradah Allah Ta'ala. Tak boleh faham mana yang mungkin, yang asal mungkin. Tapi bila dalam bab mustahilat, dalam bab wajibat, yang tu bukan takluk bagi sifat kudrat. Jadi nak tahu dia wajibat mustahilat tu macam mana? Tengoklah ilmu Allah Ta'ala dengan iradah Allah Ta'ala. Macam mana nak tahu ilmu Allah Ta'ala? Kita bukan tahu ilmu Allah Ta'ala. Memang kita tak tahu ilmu Allah Ta'ala, tapi ada sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala nak buat akan datang, dia dah maklum kat kita. Itulah sebahagian daripada ilmu Allah Ta'ala yang dia beri kat kita.
Ilmu dalam bab akhirat, ilmu dalam syurga, ilmu dalam neraka, ilmu masa akan datang, ilmu alamat kiamat, ni dah bagi dah hari dah. Memang semua untuk ilmu Allah Ta'ala. Jadi tiada takluk lah nisbah nak berimannya Abu Jahal ni oleh kudrat akan sebagai demikian takluk. Dia takkan jadi takluk. Asal memang suluhi, tapi bila berkait dengan mustahil, dengan ilmu dan iradah Allah Ta'ala, mustahil akan berimannya Abu Jahal. Mustahil berimannya Dajjal. Mustahil akan bertaubatnya Iblis. Takkan berlaku. Walaupun boleh Allah Ta'ala buat Iblis jadi taubat? Boleh tak? Senang kita, tak gaduh kelayar, semua jadi aman damai dunia. Boleh Allah Ta'ala bagi Iblis taubat? Boleh tak? Jadi tak? Pandai engkau Tuhan ke? Bukan masalah kita Tuhan, pasal kita tahu apa ketentuan Tuhan. Kita dah dipahamkan oleh para ulama apa dia yang sabit dengan ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala. Jadi taklah berimannya Abu Jahal ni taklukkan dia dengan sebagai takluk suluhi qadim juga. Tak. Kerana sebab itu datang perkhilafan antara segala ulama pada keadaan seumpama iman Abu Jahal itu daripada segala mungkin. Jadi dalam bab macam ni takkan berlaku. Dia sebut ada khilaf tu, maksudnya ada juga pada pendapat tu satu hal, tapi atas dia sebut jumhur tak akan ada perkara yang dah memang sabit dengan ilmu dan iradah Allah Ta'ala yang telah dimaklumkan kita melalui Rasulullah SAW. Ulama ahli sunnah wal jamaah kita dah buat rumusan satu apa dia, pergi ambil elok-elok, pergi belajar elok-elok apa dia yang ini adalah keputusan daripada Allah Ta'ala dengan ilmu dia dan iradah dia. Ambil daripada Quran hadis, ni parti dia, jangan duk silap lah akidah kepada apa-apa benda yang khasnya sam'iyat yang kita wajib beriman. Perkhabaran tu ghaib, Rasulullah cerita, dia tak akan berubah sama sekali peristiwa itu, walaupun disebab kuasa hak Allah Ta'ala, kuasa dia nak buat bermacam-macam apa nama mungkin, mengada dan meniada, tapi dia tak akan mengada dan meniada, melainkan semua dah sabit dengan ilmu dia dan iradah dia. Itu mesti jelas perkataan tu, mesti jelas perkataan tu. Jadi itu kata telah datang perkhilafan antara segala ulama pada keadaan seumpama iman Abu Jahal daripada segala mungkin menjadi dipanggil mungkin ilmu Allah annahu la yujad. Berimannya Abu Jahal ni termasuk dalam istilah mungkin, memang mungkin, tapi dipanggil mungkin yang fi ilmillah annahu la yujadu. Asal terjemah dia ialah bab mungkin yang dah sabit pada ilmu Allah Ta'ala. Berimannya Abu Jahal ni la yujadu, tak akan berlaku iman Abu Jahal ni. Mungkin dalam konteks berimannya Abu Jahal tak akan berlaku. Macam mana saya sebut, mungkin dari sudut berimannya Dajjal. Nabi Isa tak jadi bunuh Dajjal. Kiamat dia tengok cancel, tak bagi jadi. Cancel bangkit di akhirat esok. Mustahil itu pasal apa? Dia adalah walaupun asal mungkin, tapi mungkin yang dalam ilmu Allah Ta'ala la yujad, tidak akan diadakan sama sekali. Perkara-perkara yang dah sebut yang menyalahi daripada prinsip akidah kita tadi, apa dia? Iman Abu Jahal, bertaubatnya Iblis, lagi apa, berimannya Dajjal, Nabi Isa tak jadi bunuh Dajjal, kiamat tak jadi, lepas tu tak jadi bangkit semula, Bashar dia mengepek takkan bengong betul tu bab akidah, walaupun atas bicara kudrat. Boleh kan? Jadi macam mana kita boleh tahu yang tu ilmu Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala takkan jadi kan? Ngajilah banyak sikit, tu bunyi bahasa gitu lah. Ngajilah lagi faham, ambil lah rumusan ulama ahli sunnah wal jamaah, jangan duk faham bodoh gitu. Pasal ada orang duk faham bodoh lagi, itu masalah dia. Lepas tu yang saya kata ada faham bodoh lagi tu bukan orang awam. Orang awam satu hal, ni berpangkat orang panggil title Tok Guru, Presiden, Mursyidul Am,
panggil maulana, panggil doktor, pensyarah universiti, ahli majlis fatwa. Bukan jalan-jalan orang tu yang bercakap-cakap sibil macam tu. Siapa dia tu? Saya kalau ikut geram je saya nak sebut nama-nama sebut bahasa macam tu lah kan, nama-nama demo tu. Tapi tanya lain lah tu. Biar ada pendengar elok-elok dia mengajar. Satu kita mengaji, kita ada disiplin, ada kayu ukur kan? Dengan kayu ukur tu, walaupun kita tak ustaz, kita boleh tahu orang ni baru nak start, bahkan sesat, terlajaknya sesat, wahabi gila ni kan? Dan setengah mereka itu ulama dikuasai oleh Allah Ta'ala akan seumpama iman Abu Jahal. Ada ulama kata nisbah kuasa, memang kuasa Allah Ta'ala untuk bagi iman Abu Jahal. Atas kita kata suluhi, memang betul lah, tapi suluhi dia takkan suluhi mutlak. Suluhi itu mestilah nak laksanakan dia mesti muafakat dengan tanjizi dalam bab ilmu, tanjizi qadim dalam bab iradat. Jumpa nanti bab iradat dalam bab ilmu, apa dia istilah tanjizi itu, insya-Allah. Dan kata setengah mereka itu ulama seumpama iman, tiada kuasai akan dia, maka kata orang yang berkata kuasai oleh Allah Ta'ala akan seumpama iman Abu Jahal tu, maknanya takluk kudrat Allah Ta'ala dengan dia akan sebagai takluk suluhi qadim, bukan takluk tanjizi hadis. Atau ulama kata ni termasuk dalam kuasa Allah, tapi dia kuasa dalam bab suluhi je, tapi takkan Allah Ta'ala buat dalam bentuk tanjizi hadis. Boleh faham macam tu? Yang tu yang nak kena faham suluhi tanjizi tu. Mana yang agak-agak tak apa nak boleh hadam tu, suruh ngangang tak apa nak buka mulut tu. Kalau memang boleh telan betul-betul suluhi tanjizi tu, blak masuk tak apa. Terkebil-kebil lagi apa benda, tak boleh faham, sakit kepala. Suluhi, tu suluhi tanjizi, aku faham pening-pening. Dengar elok. Pergi faham elok. Cuba hadam dengan istilah tu. Kamu boleh faham? Boleh. Kau tanya lagi faham suluhi tanjizi, boleh. Maka kata setengah orang berkata tiada dikuasai oleh Allah Ta'ala akan seumpama iman Abu Jahal, maknanya jadi kalau ada ulama kata ni bukan dalam kuasa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak kuasa untuk jadikan iman Abu Jahal, macam mana maksud dia tu? Maksud dia tiada takluk kudrat Allah Ta'ala dengan dia akan sebagai takluk hakiki. Maksud hakiki ni takluk tanjizi hadis takkan berlaku. Yang tu yang bahasa ulama dia suruh kita pelihara dan jaga bahasa-bahasa kuasa tak kuasa tu kan? Satu atau istilah ulama sebut kuasa Allah Ta'ala ni mesti ta'alluqkan dengan mungkin saja. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Itu yang kita ambil perkataan ulama, rumusan dia bagi itu senang. Apa dia? Kudrat dia hanya ta'alluq dengan mungkin. Satu. Dan mungkin ni pandang pada mungkin, selagi nama mungkin itu takluk kudrat. Faqudratun bimumkinin, tapi mesti dia bab mungkin. Kalau sampai bab mustahilat, sama ada mustahilat yang zati atau mustahilat aridi, macam iman Abu Jahal ni, macam mana? Yang tu bukan takluk kudrat. Pasal dia dah takluk dengan, telah menta'alluqkan kudrat, maksudnya mensayugiakan Allah Ta'ala buat benda mustahil. Itu nama dia. Takkan Allah Ta'ala buat benda mustahil. Takkan Allah Ta'ala pergi duduk atas arash. Takkan Allah Ta'ala iman dengan Abu Jahal. Takkan Allah Ta'ala masukkan orang kafir yang sampai seruan Islam ke dalam syurga. No, tak akan jadi macam tu. Mustahilat. Takkan Allah Ta'ala ada anak. Takkan Allah Ta'ala ada isteri. No, subhanallah. Jadi yang itulah maksud kata kudrat dia takluk dengan benda mungkin saja, tak akan takluk benda wajib, tak akan takluk benda mustahil. Itu istilah yang dipakai.
Kalau sebut dengan bahasa, Allah tak kuasa nak masukkan orang kafir ke dalam syurga, nampak macam lemah kan. Bahasa dia bukan Allah Ta'ala tak kuasa. Masuk, kalau sebut pun tak kuasa, tu maksudnya itu bukan ta'aluk yang ta'aluk kudrat, yang ta'aluk tanjizi, yang hakiki, yang tanjizi hadis yang Allah Ta'ala akan laksanakan. Dia hanya suluhi saja, suluhi yang kekal, suluhi. Dia tak akan tanjizi sama sekali. Tiada ta'aluk kudrat Allah Ta'ala dengan dia sebagai ta'aluk hakiki, iaitu ta'aluk tanjizi hadis. Baik. Jika patut kudratnya, sekalipun kalau pandang nisbah kuasa lah, takkan Allah Ta'ala tak kuasa. Allah Ta'ala nak masukkan nak bagi jadi Abu Jahal tu sebagai beriman, takkan tak kuasa kot. Memanglah kuasa, tapi Allah Ta'ala takkan buat punya macam tu. Itulah maksud dia. Jika patut kudratnya yang amat terang dengan mengadakan sekalipun, walaupun memang terang jelas ke Allah Ta'ala hak dia nak mengada apa dia nak ada. Kalau dia nak bagi iman Abu Jahal pun salahnya. Memanglah pun salahnya, pandang pada sudut dia punya kelayakan dan kesayugian dan kebolehan, memanglah. Tapi dia akan buat macam tu ke? Takkan buat punya. Macam mana pula boleh tahu takkan buat? Kita Tuhan ke? Pasal kita bukan Tuhan lah kita cakap tu. Pasal ada ketentuan dan pasti dengan maklumat yang datang daripada Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Memang macam ni. Keputusan dalam bab imaniyah yang sam'iyat yang Rasulullah khabar kat kita, apa dia, satu, dan dia tidak akan berlaku di sebalik. Tu saya kata tak akan berlaku kiamat di cancel, tak akan berlaku iblis bertaubat, tak akan berlaku Dajjal mengajak orang beriman. Tak akan jadi. Nabi Isa tak jadi bunuh Dajjal pasal Dajjal dah jadi baik. Saya sebut itu kan. Siapa tu? Awak merepek bangang itu. Takkan yang tu pun tak faham. Boleh kan? Saya sebut bahasa macam tu, punya berkelaku macam tu, tak faham juga lagi. Nak guna bahasa macam mana? Cakap bahasa luruh tak betul, sebut bahasa kampung macam tu pun tak faham juga. Bengap ke mana langsung. Faham cakap macam tu? Faham kan? Ke nak bagi bahasa pingu? Saya cakap bahasa pingu punya pingu yang faham. Cakap bahasa penguin lah. Jadi kalau gitu, maka nyatalah kita faham daripada demikian itu bahawasanya bagi kudrat itu ada dua ta'aluk. Satu daripada keduanya dipanggil tanjizi hadis, dan satu lagi dipanggil suluhi qadim. Tetapi keadaannya dua ta'aluk, satu bagi kudrat itu atas jalan ijmali dan ada pun atas jalan tafsiri. Jadi dia nak sebut ada dua ta'aluk. Kalau sebut dengan ringkas, dalam bab kudrat ni ada dua ta'aluk. Apa dia? Ta'aluk suluhi qadim, satu lagi ta'aluk tanjizi hadis. Dua. Suluhi qadim apa? Pandang pada sudut Allah ada kuasa, selagi nama mungkin dia boleh buat apa saja yang nama mungkin, hatta berimannya Abu Jahal. Yang tu suluhi qadim. Boleh. Tapi akan beriman ke Abu Jahal? Tidak. Itu apa pula? Tu ta'aluk tanjizi hadis. Tanjizi hadis apa? Allah Ta'ala cashkan berlaku pada makhluk. Adakah imankan Abu Jahal ni Allah Ta'ala akan cashkan? Tidak. Yang jadi apa? Abu Jahal, atas nama Abu Jahal kufur. Takkan ada imannya Abu Jahal. Takkan ada imannya Fir'aun. Takkan bertaubatnya Iblis. Takkan berimannya Dajjal. Tidak. Takkan Nabi Isa cancel bunuh Dajjal. Tidak. Boleh. Jadi secara ringkas bab kudrat ada dua ta'aluk. Apa dia? Suluhi qadim, satu lagi tanjizi hadis. Tapi atas jalan tafsil, ada pun atas jalan tafsil, maka bagi kudrat itu 7 ta'aluk. Nanti tunggu situ, sambung, to be continue. Macam mana boleh ada 7 ni? Saya sebut satu bayangan. 7 ni iktibar apa yang kita beriman pada Allah Ta'ala. Iktibar dia nak buat makhluk,
Dengan apa dia dah buat kat kita sekarang, dengan apa yang telah dijanjikan melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku nanti mati, kiamat, di padang mahsyar, lepas tu dibalas ahli syurga ke syurga, ahli neraka dan kekal abadi selama-lamanya. Pandang, itulah janji yang akan ada. Pandang daripada satu, nanti dia akan ada 7. Akan jadi 8 ke? Tak akan jadi 8. Tak akan jadi 8. Nisbah dengan ilmu Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala, tak akan jadi yang ke-8. Apa dia yang ke-8 tu? Coming soon. Pastikan anda hadir dalam kuliah yang seterusnya. Sambung itu nanti. Dan ada pun atas jalan tafsil, maka bagi kudrat itu ada 7 ta'aluk. Waqaq. Bunyi qalqalah di belakang. Ada 7 ta'aluk, insya-Allah. Jadi 2 tu jangan lupa Sagi ngaji 2 7 tu, 2 dia lupa pula kan. Suluhi kodim dengan tanjid hadis. Insya-Allah boleh. Perhati elok. Ada soal? Boleh faham? Boleh? Suluhi faham? Tanjid faham? Kau ngaji ke ayat? Saja tanya soalan apa-apa. Duduk dengar. Bukan dengar pekak punya. Bekakkan telinga daripada dengar kan. Mengaji itu yang ada kena ambil perhatian, dengar. Besar sekali mengaji ni, mendengar, memerhati. Apa lagi ya? Penuh konsentrasi apa yang orang sedang bagi penjelasan dengan kita. Itulah nama belajar. Barulah nama terpelajar nanti. Taklah apa dia? Kurang ajar. Bunyi macam tu sikit kan. Kasarlah sikit bahasa kurang ajar, tapi memang ada orang kurang ajar. Ada kurang ajar dengan mana biadab, beadab, tak ada adab, itu salah satu. Kurang ajar maksudnya tak ada ciri-ciri sebagai orang terpelajar untuk faham dan belajar apa orang tu ajar. Itulah kurang ajar. Tak ada ambil pelajaran punya. Sudah bunyi macam Cina, itu tanda mau melenti mah. Mau melenti ya. To be continue. 7 ta'aluk nanti jumpa insya-Allah. Ada soal? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayyatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.